Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. So hari ni cikgu nak sambung bab 4. Okay, kita dah belajar butiran-butiran dalam penyata kewangan. So hari ni kita nak tengok kos pengeluaran. Okay, apa yang ada dalam kos pengeluaran. Okay, kos terbahagi kepada dua, iaitu kos tetap dan juga kos berubah. Okay, kenapa kita panggil dia sebagai kos tetap? Kos yang tidak berubah mengikut perubahan tingkat pengeluaran. Okay, maksudnya jumlah kosnya adalah sama walaupun pengeluaran bertambah ataupun berkurang. Sama ada kita keluarkan barang ataupun kita tak keluarkan barang, ataupun kita keluar dalam volume yang besar ataupun kita keluar dalam volume yang kecil, jumlah kos tetap yang dibayar adalah sama. Okay, yang pertama contoh kos tetap seperti sewa. Okay, sewa kilang, sewa bangunan, kita jual barang, kita tak jual barang, kita tetap kena bayar sewa kedai. Okay, insurans kedai, okay, bayaran balik pinjaman, okay, sama ada perniagaan ada banyak jualan ataupun tidak, okay, pinjaman yang kita pinjam daripada bank perlu dibayar semula dengan kadar yang sama. Okay, yang kedua kita ada kos berubah. Okay, kos berubah mengikut tingkat pengeluaran. Okay, kalau banyak yang dikeluarkan semakin tinggi kos tersebut. Okay, masa awak tinggal tempat awak dah belajar titik pulang modal. Okay, awak dah belajar titik pulang modal. So kos berubah, dia berubah mengikut tingkat pengeluaran. Okay, contoh dia kos bahan mentah. Semakin banyak yang kita keluarkan, semakin tinggi bahan mentah yang diperlukan. Okay, kos buruh langsung seperti upah, gaji, duty atas bahan mentah yang terlibat dalam pengeluaran sesuatu barang lah. Okay. Okay, kita nak tengok pihak yang berkepentingan kepada penyata kewangan sesebuah perniagaan. Okay. Ada beberapa pihak yang mempunyai kepentingan, mereka nak tahu penyata kewangan sesebuah perniagaan. Okay, antara pihak tersebut adalah yang pertama pemegang saham, okay, ataupun kita panggil sebagai pemilik perniagaan lah. Okay, so pemegang saham ataupun pemilik dia nak mengetahui kedudukan kewangan perniagaan dan seterusnya menentukan hala tuju perniagaan. Okay, dia nak tengok macam mana stabil ataupun tidak perniagaan tersebut. Okay, mengetahui keberuntungan perniagaan dan bakal pulangan yang akan diperoleh. Okay, dia penting dia nak tahu berapa untung perniagaan. Okay, dan sebelum nak mulakan perniagaan, peniaga akan melaburkan modal. So dia nak tahu berapa bakal yang diperolehi hasil daripada pelaburan yang telah dibuat. Okay, yang kedua kita ada pelabur. Okay, penyata kewangan yang baik dapat meyakinkan pelabur untuk melabur dalam perniagaan. Okay, contoh perniagaan syarikat awam berhad. Okay, pelabur-pelabur yang berpotensi dia akan tengok dulu penyata kewangan sama ada dia bersetuju untuk melabur ataupun tidak. Orang-orang ni kita panggil sebagai pelabur. Okay, apabila dia dah melabur, dia adalah pemegang saham. Okay, yang ketiga adalah pihak pengurusan. Pihak pengurusan ni adalah pihak yang menguruskan perniagaan. Okay, tujuan dia untuk menilai prestasi perniagaan, membuat pertimbangan untuk memberi ganjaran seperti bonus dan dividen, perbandingan prestasi kewangan antara tahun semasa dengan tahun sebelumnya dan sebagai garis panduan untuk perancangan pengagihan sumber dengan berkesan. Okay, so pihak pengurusan ni dia nak tengok sama ada strategi yang digunakan tu berkesan ataupun tidak. So dia boleh tambah baik macam mana dia nak uruskan perniagaan tersebut lah, dan macam mana dia boleh agihkan setiap sumber yang ada secara berkesan. Okay, yang keempat adalah pembiaya ataupun institusi kewangan, yang ini kita panggil juga sebagai bank lah. Okay, so pihak bank tujuan dia nak tengok penyata kewangan untuk mengetahui kemampuan perniagaan membayar semula hutang ataupun kredit. So sebelum kita nak mohon pinjaman, kita perlu nyatakan sekali penyata kewangan kita supaya pihak bank dapat nilai sama ada perniagaan kita mampu nak bayar hutang ataupun tidak, ataupun dia boleh menghadkan jumlah pinjaman lah. Mungkin kalau sebelum ni
kita minta jumlah yang mungkin tak relevan untuk dibayar. Okay, so pihak bank berdasarkan penyata kewangan tersebut dia boleh memberi pinjaman setakat kemampuan perniagaan untuk membayar. Okay, yang terakhir adalah pembekal ataupun vendor. Okay, laporan kewangan digunakan untuk menilai keupayaan dan kecekapan dalam pengurusan hutang sebelum memberi kemudahan kredit ataupun memberikan pinjaman kepada perniagaan. So biasanya kalau perniagaan yang bersaiz besar ataupun perniagaan runcit, dia nak beli barang secara tukar, dia memerlukan perkhidmatan kredit daripada pembekal. Okay, disebabkan kalau dia beli secara banyak, secara tukar, tetapi bila dia bayar dengan cash lah, mungkin aliran tunai dia akan menjadi negatif. So dia nak minta pinjaman kepada perniagaan. Okey, ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Ada apa-apa nak tanya tak? Okey. Okey, seterusnya menganalisis kepentingan penyata kewangan terhadap operasi kewangan sesebuah perniagaan. Okey, so daripada penyata kewangan yang telah dibuat, okay, perniagaan perlu membuat analisis untuk membantu usahawan mengukur prestasi perniagaan. Okey, dan seterusnya dapat meningkatkan jumlah keuntungan. Okay, analisis bagi kunci kira-kira membantu usahawan dalam mengetahui kedudukan aset dan liability serta membuat penilaian perniagaan untuk perancangan masa hadapan. Okay, selain daripada itu, usahawan boleh menggunakan titik pulang modal sebagai salah satu cara untuk membuat analisis terhadap operasi perniagaan. Okay. Analisis operasi perniagaan menggunakan yang pertama penyata pendapatan. So dekat penyata pendapatan awak tahu kita boleh kira untung kasar dan juga untung bersih. So daripada penyata pendapatan peniaga dapat mengukur prestasi perniagaan. Okay. Okay. Jika prestasi perniagaan bertambah baik menunjukkan keuntungan yang diperoleh semakin meningkat atau kerugian perniagaan dapat dikurangkan dari tahun ke tahun. Okay. Okay, let's say tahun pertama. Okay, tahun pertama. Okay, untung dia sebanyak 2,000. Okay. So pada tahun kedua dia meningkat kepada 4,000. Okay. Tahun ketiga meningkat kepada 10,000. Okay, so awak tengok trend dia semakin meningkat keuntungan dia. So perniagaan semakin lama semakin prestasi perniagaan semakin baiklah. Okay, dari segi kerugian, mungkin kerugian tu semakin berkurang. Okay, contoh pada tahun pertama kerugian dia sebanyak 15,000. Okay, so pada tahun kedua kerugian dah berkurang kepada 8,000. Okay, pada tahun ketiga kerugian dah berkurang kepada 3,000. Okay, walaupun perniagaan masih lagi mengalami kerugian tetapi kerugiannya semakin berkurang. Okay, itu yang menunjukkan prestasi perniagaan bertambah baik. Okay, usahawan boleh menggunakan penyata pendapatan untuk meramal pencapaian prestasi perniagaan pada masa hadapan. So dia boleh estimate lah macam mana pencapaian prestasi pada tahun hadapan. Okay, merancang strategi untuk meningkatkan jumlah keuntungan operasi dan mengawal jumlah perbelanjaan operasi. Okay, seterusnya dia boleh merancang strategi macam mana dia nak mengawal jumlah perbelanjaan operasi. So apabila dikawal jumlah perbelanjaan operasi,
automatik dia akan meningkatkan jumlah keuntungan. Okay, mengetahui kedudukan kewangan, kelebihan dan kekurangan yang dihadapi oleh perniagaan dan tindakan terbaik yang perlu diambil oleh pengurusan. Okay, menyediakan laporan kewangan bagi tujuan pinjaman dan juga pembiayaan. Okay, yang kedua, dapat meningkatkan jumlah keuntungan, dapat melalui keperluan belanjawan dan juga pengagihan keuangan secara sistematik. Keadaan ini dapat memastikan operasi perniagaan berjalan lancar serta membantu perniagaan mengurangkan kos pengeluaran dan juga memaksimumkan keuntungan. Seterusnya, daripada kunci kira-kira usahawan boleh mengetahui kedudukan kewangan sesebuah perniagaan, khususnya aset perniagaan, mengetahui jumlah tanggungan ataupun hutang perniagaan lah, mengetahui jumlah hutang perniagaan kepada pihak luar, mengetahui komponen equity pemilik menerusi modal yang disumbangkan atau untung bersih ataupun rugi bersih daripada kegiatan perniagaan. So itu yang usahawan dapat daripada kunci kira-kira. Analisis operasi kewangan perniagaan menggunakan titik pulang modal. Titik pulang modal adalah satu tahap kuantiti pengeluaran apabila jumlah hasil sama dengan jumlah kos. TPM menunjukkan kuantiti pengeluaran tidak memberi sebarang untung ataupun rugi, iaitu apabila jumlah hasil hanya cukup untuk menampung jumlah kos. TPM menunjukkan tahap minimum jualan yang perlu diperoleh oleh perniagaan supaya tidak akan mengalami kerugian. Ini adalah graf TPM. So awak nak lukis graf TPM, awak tengok kos tetap berkadar samalah maksudnya. Dia di satu garisan lurus apabila sama ada perniagaan mengeluarkan ataupun membuat jualan sebanyak kosong ataupun mengeluarkan barang sebanyak kosong, dia tetap perlu membayar kos tetap kat sini. Let's say sini cikgu bagi nilai dia 5 lah. So walaupun dia keluarkan kosong barang, dia tetap kena bayar RM5 lah, let's say. Ini adalah jumlah kos. Jumlah kos terdiri daripada kos tetap tambahkan dengan kos berubah. So daripada permulaan harga RM5, dikeluarkan kosong barang, dia kena bayar kos tetap jumlah kos sebanyak RM5. Apabila dia keluarkan let's say 3 barang, awak tengok kos dia dekat, jumlah kos dia dekat sini. So dia akan naik let's say RM8. Maksudnya kos tetap dia tetap RM5, kos berubah dia adalah RM3. So ini adalah jumlah hasil. Jumlah hasil akan start daripada kosong lah. Kalau dia jual kosong, jumlah dia kosong. Kalau dia jual sebanyak 3, awak tengok jumlah hasil kat sini, dia silang kat titik ni. Ini adalah jumlah hasil. So jumlah hasil kat sini let's say RM3. Maksudnya dia keluarkan 3 unit, kos dia adalah RM8, manakala dia punya jualan adalah RM3. So dalam kelompok bawah daripada titik pulang modal ini, perniagaan akan dapat kerugian. Dia mesti jual lebih daripada titik persilangan antara jumlah hasil dengan jumlah kos, baru perniagaan boleh dapat untung dekat graf sinilah. Itu cara awak nak baca graf titik pulang modal. Apa yang kita boleh dapat daripada titik pulang modal? Jumlah pengeluaran yang kurang daripada TPM akan menyebabkan perniagaan mengalami kerugian. Jumlah pengeluaran yang melebihi TPM, perniagaan akan dapat keuntungan. Kalau awak ingat lagi formula TPM, kita dah belajar masa tingkatan 4 dulu. TPM sama dengan kos tetap
bahagi dengan harga tolak kos berubah seunit. Sila selesaikan dulu persamaan yang berada di bawah. Kalau dalam soalan dia beri kos berubah dalam nilai yang besar. So apabila harga dia tolak dengan kos berubah yang besar, awak akan dapat harga yang negatif. Awak tak akan dapat TPM dengan betul. So awak selesaikan dulu yang bawah. Kos tetap ni biasanya jumlah dia dalam jumlah yang besar, manakala yang bawah ni dalam unit yang lebih kecil lah. So harga dia akan beri harga jualan, tolakkan dengan kos berubah seunit, awak akan dapat titik pulang modal dalam unit. Kalau awak nak kira titik pulang modal dalam harga, dalam RN, cara dia TPM unit. Jumlah yang awak dapat dekat atas tu awak darabkan dengan harga. Awak akan dapat jumlah TPM dalam RM. Ini TPM unit darabkan dengan harga dia lah. Awak akan dapat jumlah dekat sini TPM dalam RM. Mentafsir penyata kewangan menggunakan nisbah asas. Nisbah asas terdiri daripada 3 jenis, iaitu nisbah untung, analisis nisbah kecairan dan juga nisbah kecekapan. So kita nak tengok analisis nisbah untung. Yang pertama adalah margin untung kasar. Peratusan margin untung kasar. Margin untung kasar mengukur keuntungan setiap ringgit jualan bersih. Semakin tinggi margin untung kasar, semakin baik kedudukan syarikat. Mengukur keuntungan setiap ringgit jualan bersih. Semakin tinggi margin untung kasar, semakin baik kedudukan syarikat. Contoh dia, syarikat A memperoleh untung kasar sebanyak 473,247, manakala jualan bersih sebanyak 567,320,000. Kirakan peratus margin untung kasar bagi syarikat A. Formula dia, untung kasar bagi dengan jualan bersih darab 100. Maksud jawapan 83.4% ni, setiap RM1 jualan bersih, untung kasar adalah sebanyak 83.4 sen. Maksudnya tinggilah. RM1 dia jual, dia dapat untung kasar sebanyak 83 sen. Manakala margin untung bersih, mengukur keuntungan setiap ringgit jualan bersih, semakin tinggi margin keuntungan menunjukkan kecekapan pengurusan operasi. Menunjukkan kecekapan pengurusan operasi. Yang ni nak tengok kedudukan syarikat, yang ni kecekapan pengurusan operasi. Formula dia untung bersih bahagikan dengan jualan bersih darab 100. Biasanya dalam penyata kewangan yang sama, margin untung kasar ni akan lebih tinggi lah daripada untung bersih, sebab margin untung kasar ni untung kasar dia sebelum dia tolak hasil, sebelum dia tambah hasil tolak dengan belanja-belanja lain. So untung bersih awak dapat kat sini 53.6%. Bagi setiap ringgit jualan bersih, untung bersih adalah RM53.53.6 sen. Maksudnya RM1 dia jual, untung bersih dia 53.6. Awak tengok dekat sudut aktiviti ni, syarikat B dia untung sebanyak 73,247. Kirakan peratus margin untung bersih bagi syarikat B. Lepas tu awak bandingkan. Ini syarikat A. Awak kirakan syarikat B. Untung bersih dia sebanyak 73,247 bahagikan dengan jualan bersih 167,320 darab 100. Berapa dapat?
Berapa dapat? Cikgu nak jawapan seorang, berapa dapat? Berapa dapat jawapan? Berapa margin untung bersih untuk syarikat B? Berapa? Chongjet mana tadi? Chongjet dah keluar dah. Berapa dapat jawapan? Margin untung bersih untuk syarikat B. $43.78. Okey, bagus Syui. Okey. So dapat margin untung bersih 43.78%. Okey, maksud dia syarikat A setiap RM1 jualan bersih, untung bersih yang diperolehi adalah sebanyak 53.6 sen. Manakala syarikat B setiap RM1 jualan bersih, untung bersih yang diperolehi adalah 43.7 sen. Okey. Antara syarikat A dengan syarikat B, yang mana lebih baik? A ataupun B? A ataupun B? Okey, bagus. Okey, syarikat yang lebih baik adalah syarikat A kerana peratusan margin untung bersih adalah lebih tinggi berbanding syarikat B. Okey, maksudnya dia dapat untung lebih, setiap RM1 jualan tu untungnya adalah lebih banyak. Okey, yang ketiga, peratusan untung tokokan. Okey, peratusan menunjukkan keberkesanan perniagaan mengawal harga jualan dan kos untuk memaksimumkan keuntungan. Okey, untuk menunjukkan keberkesanan perniagaan mengawal harga jualan dan kos untuk memaksimumkan keuntungan. Okey, formula dia untung kasar bahagikan dengan kos jualan. Okey, untung kasar bahagi dengan kos jualan. Okay, untuk syarikat A, awak dapat 25%. Okey, maksudnya harga jualan barang niaga diperolehi dengan menambahkan 25% pada kosnya. Okey, biasanya perniagaan kalau dia nak tetapkan berapa harga jualan, dia tahu berapa jumlah keuntungan yang dia nak dapat. So daripada jumlah tersebut, daripada kos tersebut, dia akan tokok jumlah keuntungan. Okey, maksud untuk syarikat A, harga jualan barang niaga diperolehi dengan menambahkan 25% daripada kosnya lah. Okay, jika peratusan lebih tinggi, maka harga jualan yang dikenakan adalah lebih baik daripada syarikat lain. Okay, maksudnya lebih tinggi tokokan tu lagi banyak untung yang didapat lah, lagi bagus lah. Okay, so awak boleh kira untuk syarikat B, okay, untung dia sebanyak 121. Kita buat untuk syarikat B Ini syarikat A. So kita buat syarikat B. Untung kasar 121,247 bahagikan dengan kos jualan 167,320 darabkan dengan 100. So syarikat B awak dapat berapa?
Dapat berapa? Dapat berapa syarikat B? Syarikat B dapat berapa? Okay, 72.46%. Okay, antara A dengan B mana lebih bagus dari segi peratus untung tupukan? Okay, syarikat B dia punya harga jualan didapat selepas dia tambah 72% daripada kos asal dia. Okay, so antara syarikat A dengan B mana lagi bagus dia punya prestasi? Mana lagi bagus dia punya prestasi antara A dengan B? A tadi 25, B 72. Okey, bagus syarikat B. Okey, untung dia lebih tinggi. Okey. Untuk tujuan peperiksaan, formula semua tidak akan diberikanlah, awak kena hafal. Okey. Jika peratusan untung tupukan bagi sebuah syarikat adalah lebih tinggi, bermakna harga jualan yang dikenakan oleh syarikat tersebut adalah lebih baik ataupun lebih tinggilah daripada syarikat lain. Okey, yang keempat, peratusan pulangan atas modal. Okey, mengukur pulangan setiap ringgit modal yang dilabur. Nilai peratusan yang tinggi menunjukkan pelaburan yang baik. Okay, contoh syarikat A memperoleh untung bersih sebanyak manakala modal awal sebanyak RM1,353,807. Okay, kirakan peratus pulangan atas aset bagi syarikat A. Okay, dia punya formula dia, untung bersih bahagikan dengan modal awal. Okay, maksudnya setiap RM1 modal yang dilaburkan, untung bersih adalah sebanyak RM22.46. RM1 dia bagi masa dia nak mula buka syarikat, dia akan dapat untung sebanyak RM22. Okay, so kirakan untuk syarikat B semua orang. Okay, syarikat B awak dapat berapa dapat syarikat B? Okay, bagus Syuri. Laju cepat. Okay, 18.95%. Maksudnya setiap ringgit, setiap RM1 modal yang dilaburkan, untung bersih yang didapat sebanyak 18.95%. 18.95 sen. Okey, antara syarikat A dengan syarikat B, mana pulangan atas modal dia lebih bagus? A ataupun B? A ataupun B? A. Okey, bagus. Okey, so kita tengok dulu yang analisis nisbah yang pertama ni. Okay, nanti next class kita akan sambung yang seterusnya lah. So itu adalah analisis nisbah untung. Ada 4, peratusan margin untung kasar, peratusan margin untung bersih, peratusan untung tupukan dan juga yang terakhir adalah peratusan pulangan atas modal. So nanti next class kita akan sambung analisis nisbah kecairan dan habiskan terus bab 4.